A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton, para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan, ayah dan bonda, abang kakak sekalian, apa khabar? Semua sihat ya? Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan, atas segala kurniaan yang telah diberikan kepada kita selama kita hidup sehinggalah ke hari ini. Mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan ini mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan, bersama dengan saya pada malam ini, insya-Allah malam ini sehinggalah ke hari yang ke-5 sampailah ke hari Jumaat nanti, insya-Allah tuan-tuan akan ke udara bersama saya. Saya akan ke udara bersama tuan-tuan. Terbaliklah pula tuan-tuan ke udara dengan saya kan. Saya akan ke udara dengan tuan-tuan, insya-Allah, untuk program Sempurnakah Umrahku, insya-Allah sempurna. Ya, bermula daripada jam 9 malam sampailah 10.30 malam ya. Jadi alhamdulillah, saya baru saja landing semalam. Jadi sudah pasti banyak cerita-cerita baharu kan, banyak perkara-perkara yang baru yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan, khususnya dalam SOP yang terkini, yang terbaru dan terhangat kan, daripada Kementerian Kesihatan untuk jemaah-jemaah umrah, khususnya jemaah-jemaah umrah yang terbang bersama dengan Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd. Jadi kepada yang akan terbang sehari dua, ada yang terbang esok, ada yang terbang lusa kan. Jadi saya mendoakan agar semua para jemaah yang akan menunaikan ibadah umrah ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling mustahak, jaga kesihatan, makan, minum, jangan bergaul dengan ramai orang, jangan pergi tempat-tempat yang sesak. Maklumlah kan, nak pergi umrah ni kita risau bukan apa kan. Kita risau kod-kod boleh positif kan. Seperti mana jemaah-jemaah sebelum ni, jemaah saya sendiri pun yang patutnya terbang 46 orang jemaah, tinggal 42 je. Apa sebab? 4 orang positif COVID. Dapat berita pun dalam tempoh 48 jam tu lah kan, yang diwajibkan oleh kerajaan Saudi hari ni, mesti 48 jam daripada masa kita masuk ke Saudi, tolak 48 jam ke belakang. Gitu. Ya, jadi bila 48 jam agak suntuk, yang mana sebelum ini Saudi hanya memperuntukkan 72 jam. So okey lah kan, 72 jam. Hari ni buat swab test, esok dapat result, lusa terbang. Okey. Tapi apabila 48 jam, hari ni buat swab test, esok nak terbang, wah, ni berat ni berat. Tapi berat tangan mana pun kita kena buat lah. Sebab apa? Sebab itu dah memang SOP yang terkini daripada Saudi. Oleh demikian, untuk semua para jemaah, kita sarankan untuk buat urgent PCR kan, urgent PCR. Kalau rapid PCR, pastikan yang rapid PCR tu di-approve oleh umrah kan, untuk umrah. Sebab ada rapid PCR, dia rapid rupanya dia buat artikel aja kan. Benda tu tak valid. Dia mesti yang PCR tapi yang urgent. Kalau PCR normal 24 jam result, hari ni buat, esok dapat, hari ni buat 8 pagi, esok dapat 8 pagi. Tapi buat yang urgent, 8 pagi hari ni buat, 8 malam nanti dapat. Setidak-tidaknya 12 jam. Jadi kita tahulah apa yang nak kita lakukan. Ya. Jadi buat yang urgent PCR, kalau saya di Bangi ni boleh pergi ke Mega Klinik Zahran, Syed 9 Bandar Baru Bangi. Siapa yang duduk area-area sini lah, Anilai, Semenyih, apa semua ni, Bangi apa semua, boleh pergi ke Mega Klinik Zahran, Syed 9 Bandar Baru Bangi, di bawah Andalusia Bangi. Jadi boleh buat drive-thru aja PCR itu. Tempat lain, banyak lagi lah tempat-tempat lain. Tapi sahabat saya orang Bangi, saya beritahu yang dekat Bangi lah. Boleh juga kalau di Ampang, Mega Klinik Zahran Ampang. Banyak lagi lah di tempat tuan-tuan pun mungkin ada. Jadi buat yang urgent, yang 12 jam punya result. Jadi kalau ada apa-apa masalah kemusykilan, kita dapat maklum awal kan gitu. Okay, baik. So hari ni itu ceritalah. Ni baru mukadimah, belum start lagi ni. Okay.
kita nak cerita hari ni berkaitan dengan kelengkapan persediaan lah para jemaah umrah. Apa yang nak dibuat sebelum nak terbang umrah. Ya. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan sudah pasti apabila nak terbang umrah, persiapan mental dan juga fizikal lah. Kan? Itu yang paling mustahak sekali. Apa persiapan barang-barang keperluan yang nak terbang umrah? Ada barang-barang keperluan bagi lelaki, ada barang-barang keperluan bagi wanita. Ini suggestion aja kan, tidaklah wajib bawa. Tetapi kita dah ada pengalaman banyak-banyak sebelum ni. So kita senaraikanlah barang-barang apa yang sepatutnya jemaah bawa. Kalau nak senarai banyak. Jadi kalau tuan-tuan nakkan senarai ni, boleh PM saya. Nombor telefon saya ni. Boleh WhatsApp saya di 013-450-3230. Saya Ustaz Fazlan Nasri. Simpan nama saya, nombor saya kat telefon tuan-tuan. Boleh PM saya akan bagi detail. Antaranya lah yang boleh kita katakan, contohnya macam pakaian kan. Pakaian bagi lelaki tak perlu banyak, cukuplah sekadar 2-3 helai cukup. Sebab jemaah nanti nak pergi Saudi nak beli juga barang sana kan, beli jubah apa semua, pakai terus kan, pakai terus, tak bayar bawa banyak-banyak. Lepas tu nak beli pun banyak. Seluar untuk jubah kan, seluar dalam, kemudian kelengkapan macam toiletries kan, apa-apa semua ada. Buruh gigi, ubat gigi apa semualah kan, shampoo apa semua. Mungkin ada tuan-tuan duduk di hotel, ada disediakan baik hotel ekonomi maupun hotel 5 bintang, duduk di Safwa, Raudah Royal Inn kan, Raudah Nuzul An-Nukhbah apa semua ada dia punya kelengkapan. Cuma lazimnya kita bawa kelengkapan kita yang sedia adalah kan, yang mudah untuk kita. Ya. Kemudian perubatan kan, ubat-ubat kena bawa juga kan. Tuan-tuan pula yang ada kaki manis, darah tinggi kan, ubat-ubat kadang-kadang tak sama dengan yang kita punya di Malaysia. Memang ada dekat Saudi, farmasi ada. Tapi kadang-kadang perubatan kita juga yang lebih serasi dengan kita. Sebab tu bagi mereka yang memang makan ubat, kalau boleh buat bekalan sikit lah. Minta ke doktor, saya nak pergi umrah 12 hari, minta bawa bekalan yang secukupnya. Bawa sikit untuk dalam hand carry, kan, dalam hand carry kita ni, dalam beg kita yang kita sandang ni, bawalah untuk ubat-ubat yang kita makan semasa. Lebih-lebih lagi tu, yang jenis makan vitamin apa semua yang banyak-banyak tu, itu letak dalam beg bagasi. Ya. Tapi senarai ubat mesti ada. Supaya mudah jika sekiranya kita jatuh sakit apa semua, kita ada rujukan kan, senarai nama ubat untuk kita berikan kepada doktor di sana sebagai rujukan. Baik, kemudian persiapan dari sudut Andalusianya pula, tuan-tuan mesti kena hantar awal lah kan, dokumen-dokumen, pasport kan, segala gambar, gambar pasport, semua sekali, buku cucuk kan. Hari ni cucuk pun ramai orang tanya ni, ramai yang keliru. Cucuk apa yang wajib ambil? 2 cucuk yang wajib, 2 cucuk yang disarankan ambil. 2 yang wajib, 2 yang disarankan. Yang wajib adalah COVID lah kan, mesti 3 dos. Setiap orang 3 dos. 3 vaksin, 2 dan 1 dos pengalak. So 3 dos. Yang keduanya pula adalah meningokokol ACWA 135. Ya. Jadi cucuk yang wajib itu mesti ada kan, cucuk wajib umrah. Kalau pergi kat klinik, cakap aja saya nak cucuk umrah. Dia tahulah cucuk meningokokol kan. Ada yang valid setahun, ada yang valid 3 tahun, ada yang valid 5 tahun. Ikutlah. Lain tahun, lain harga dia. Gitu. Ada pun yang tak wajib kan, yang kalau boleh tuan-tuan ambil lah kan. Saya sendiri pun sebagai mutawib, kita ni jumpa banyak jemaah apa semua. Saya pun memang ambil, wajib ambil lah kan untuk diri saya. Iaitulah Prevena kan. Prevena pneumococcal. Yang keduanya adalah influenza kan, cucuk influenza. Jadi ada 4 cucuk kan, 2 yang wajib, 2 yang sunat kan. Boleh ambil 4 benda ni. Ya. Kalau nak ambil pun ambil awal kan, janganlah hari tu ambil sampai 2-3 dos, mau domam kan. Jadi ambil 1-2 sudah. Ambil hari 1, nanti minggu depan 1 lagi, ambil 1 lagi, gitulah seterusnya. So buku pasport, gambar, buku cucuk, ni semua kena serah Andalusia awal. Kemudian PCR tuan-tuan kena buat, iaitu dah tempoh 48 jam tadi. Nanti dah dapat result, bagi kepada file manager, kan? Bagi file manager. InsyaAllah sebelum terbang juga, para jemaah akan dimaklumkan melalui surat
pengesahan penerbangan, akan terbang kapal terbang apa, kan, kumpul dekat KLIA berapa, jam berapa, apa semua akan dapat surat 3-4 line gitu. Kalau tak dapat, boleh telefon Andalusia, boleh telefon Kuala Lumpur, HQ Andalusia Kuala Lumpur, boleh minta kepada file manager tuan-tuan masing-masing untuk hantar melalui WhatsApp aja, kan, apa saja dokumen yang berkaitan dengan penerbangan. Satu hari sebelum terbang, tuan-tuan akan dihubungi oleh mutawif yang akan terbang bersama dengan para jemaah. Ya, itulah mutawif yang akan bawa grup tuan-tuan. Mungkin dia akan ialah ada 4-5 mutawif dalam grup. Dia akan buat Zoom meeting sebelum kita nak terbang. Jadi semuanya akan ada kat situ lah. Jadi dia akan ada lah, saya Ustaz Safwan Nasri akan bawa grup 9 Februari macam tu, bas nombor 1. Nanti ustaz lain pula akan diri, saya bas 2, bas 3, bas 4, gitulah. Ya. Ramai juga yang PM saya, Ustaz, siapa saya punya mutawif? Saya pun manalah saya tahu, kan. Itu semua Andalusia punya urusan. Kalau tuan-tuan tahu siapa mutawif awal pun tak boleh nak buat apa juga, kan. Itu semua Andalusia dah assignkan untuk para jemaah, ya. Tapi kalau nak terbang Ustaz Safwan Nasri, boleh. Ni PM nombor saya. InsyaAllah lepas ni tuan-tuan nak pergi umrah, boleh hubungi saya dulu. Kan. Pendaftaran apa semua saya boleh uruskan untuk jemaah. Boleh masuk dalam grup saya dan terbang bersama saya, insyaAllah. Okey, baik. Kemudian dah habis Zoom meeting. Dalam Zoom meeting tu nanti mutawif akan terangkan lah apa yang jemaah akan lakukan bila sampai di KLIA, apa nak kena buat, kaunter berapa, apa semua, nak parking bag kat mana. Kemudian di situ nanti tuan-tuan akan dapatlah semua kelengkapan semula. Kan akan dapat pasport balik, akan dapat boarding pass, akan dapat balik buku cucuk, semualah. Semuanya akan dimasukkan dalam satu envelope biru, kan, envelope biru Andalusia. Semua dokumen yang salinan-salinan seperti mana visa, ya, tadi, visa apa semua, salinan pasport, kan, kemudian vaksin tuan-tuan 3 dos, semua ni akan di-print oleh Andalusia dan akan dimasukkan dalam envelope biru. Masuk envelope biru. Sekali dengan buku cucuk, sekali dengan pasport, sekali dengan boarding pass. Masuk sekali. Ya, ini semua tuan-tuan akan dapat mati di airport semula. Ya, kemudian bagi mereka yang ada kes macam jemaah saya, dia dapat lewat result PCR ni, kata 24 jam. Sampai hari nak terbang, tak dapat lagi, kan. Jadi, apa yang solusi yang kita boleh lakukan? Maka jemaah boleh pergi ke tingkat 5 Balai Pelepasan KL1. Di ujung sana, dekat sebelah Papa Ridge, ada KKM buka satu kaunter untuk rapid PCR. 1 jam result. Itu paling cemerlang tu. Bukan tak lain tak ada. Paling cepat apa 3 jam, 5 jam gitu. Dia boleh 1 jam. RM470 bayar. Ya. Terus dapat result 1 jam. Jadi, andai katalah tuan-tuan terbang macam saya tu, contoh macam saya itu, naik Saudi Airlines, saya terbang 6:30 petang, saya tu 1:30 petang dah ada dekat KLIA. Jemaah datanglah, 12:30 sampai 1 kan, apa semua dah jumpa. Saya tanya Haji, ni mana result PCR? Tak bagi-bagi lagi. Tak dapat lagi, Ustaz. Kan? Dia klinik dah telefon, tak bagi lagi. Dia kata lab lambat hantar, apa semua, gedebak-gedebuk, lambat. Maka, jangan buang masa, nak tunggu tak bila dapat, pergi saja ke hujung sana, pergi ke KKM punya kaunter klinik hujung sana, buat rapid PCR yang valid untuk umrah lah. 1 jam dapat result. Buat, tunggu sejam, terus dapat keluar. Negatif, kan? Negatif. Boleh lah terbang. Cuma kita risau kalau, yelah, dapat result lah bila lambat betul, kita pun dah pergi KLIA. Kan? Na'udzubillah, tiba-tiba positif. Dah sampai KLIA dah pun. Saudara mara dah hantar dah pun. Jadi, itu sebab saya amat menyarankan jemaah buat yang urgent. Urgent result. Urgent result untuk PCR. Kan? Buat yang urgent. Jadi, at least 12 jam dapat. 12 jam dapat. 8 pagi semalam buat, 8 malam semalam dapat. Jadi, senang. Tak tahu apa benda result ni apa semua. Ya. Dan kalau sekiranya positif apa semua, boleh kita maklumkan awal kepada mutawif dan juga file manager untuk dimaklum dan juga dibawalah package itu ke depan, kan. Kalau orang tanya saya, burn ke Ustaz? Duit apa semua dah bayar kat Andalusia apa semua, tak burn. Duit akan dibawa ke depan. Cuma nanti kalau sekiranya melangkaui tempoh valid untuk visa tuan-tuan, ni visa. Visa ni Andalusia dah apply sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum.
ada tempoh valid dia 30 hari. Anda kata dalam tempoh 30 hari ni tuan-tuan negatif, buat PCR negatif, ambillah tarikh mana-mana dan terbang lah. Kan? Tapi kalau melepasi tempoh 30 hari ni, tuan-tuan kena bayar sikit lah. Untuk apa? Nak buat balik kan pengurusan visa, kan? Mungkin ada perubahan tiket ke sikit sebanyak 100-200, itu sajalah kos yang kena tambah. Ya? Apapun, insyaAllah, fikir tuan-tuan boleh dibawa ke hadapan. Kemudian, yang paling usaha kita pesankan jemaah adalah ambil insurans tambahan. Ya? Insurans tambahan ni ialah insurans yang akan cover tuan-tuan jika sekiranya sebelum terbang umrah dan didapati positif. Ya, insurans yang kita bayar tu insurans apa je Ustaz? Ya, ada orang tanya kan. Bukan dah termasuk ke Ustaz dalam package? Okey, gini. Untuk package jemaah, package yang tuan-tuan bayar tu dah termasuk dua benda. Iaitu apabila jemaah bayar saja package umrah tuan-tuan, insurans kelompok daripada Etika Takaful akan mengcover tuan-tuan. Jika sekiranya accident secara berkelompok, bas accident ke kapal terbang terempah ke apa semua, insurans kelompok dia akan cover. Okey, dia akan cover yang itulah. Yang kedua, jika sekiranya tuan-tuan positif di Saudi, maka visa umrah ni, insurans visa ni dia ada insurans dia. Insurans untuk visa di Saudi dia akan cover sehingga 650,000 rial Saudi. Jadi anda kata jemaah positif, kos kena masuk hospital, mana tahu nak kena buat pembedahan ke apa semua, sehingga 650,000 di Saudi saja jemaah boleh di cover lah atas visa umrah punya insurans. Itu dua dah memang dalam package. Ada pun visa tambahan tadi yang nak pergi, jika sekiranya positif, dia akan cover. Tapi nak kena ambil tambahan dalam 213, 215 ikut pada insurans yang ambil lah. Ada Etika Takaful, ada AXA dengan ada AIG. Dan ambil jugalah insurans tambahan ketika balik. Ketika balik sampai dekat Kelang A tu, balik tak ada cover dah habis, maka ambil juga insurans tambahan untuk itu. Ya. Untuk itu boleh ambil Takaful Ikhlas. Yang Takaful Ikhlas dia ada cover. Jadi siapa yang nak detail pasal insurans ke apa semua ni boleh PM saya boleh bagilah dia punya nombor telefon untuk anda hubungi untuk pengurusan insurans, comparison antara insurans satu insurans dengan insurans yang lain apa semua. Saya boleh bagi tuan-tuan, boleh PM saja insyaAllah. Ya. Baik. So insurans, kemudian tuan-tuan pun dah dapat PCR dan dah dapat dah semua dokumen-dokumen, bermakna dah boleh terbang untuk umrah, kan. Jadi untuk kelengkapan bagi saya itu sajalah ya yang kita boleh ceritakan pada jemaah. Dan yang lain dari sudut tuan-tuan, kita kena jaga betul lah, jaga betul kesihatan kita, sebab kita tak pernah tampak ni COVID ni tak pernah kita tahu kan kat mana akan kita kena. Jadi seminggu 2 minggu sebelum nak pergi umrah tuan-tuan, pastikan kita buat kuarantinkan diri lah, kan, buat kuarantinkan diri. Dan kita kadang-kadang, yelah Ustaz, macam mana nak kuarantinkan diri? Saya kerja kan, bila kerja ramai kawan-kawan apa semua. So kita tak boleh nak tolong lah kalau tuan-tuan nak kerja apa semua. Kerja teruskan kerja. Cuma pakailah double mask protection kan. Sebab kita lihat banyak betul seorang-seorang yang positif bila sebelum terbang ni. Seorang-seorang positif kan, sebelum nak terbang umrah lagi dah positif apa semua. Ramai juga yang PM saja kan, Ustaz, kan, tolonglah doa Ustaz, saya positif sekarang ni. Minggu depan saya terbang umrah Ustaz, saya habis kuarantin lusa kan. Jadi harap-harap lah boleh negatif apa semua. Kalau orang tanya saya, boleh ke orang yang positif itu negatif? Tertakluk kepada individu masing-masing kan, diri orang berbeza-beza. Macam saya tuan-tuan, ini pengalaman saya peribadi sendiri. Tuan-tuan boleh tengok saya punya YouTube channel Aziz Share. Saya ada kongsi kat situ pengalaman saya di Maab. Kan, pengalaman saya di Maab. Yang mana saya pernah positif balik daripada umrah pertama bulan Januari itu. 15 Januari saya balik. Saya didapati positif bila buat swab test di KLIA. Maka masa tu saya di kuarantin di stesen kuarantin di Impiana KLCC. Hari kedua doktor telefon kan, oh Ustaz positif. Bila positif nanti Ustaz standby lah sehari dua lagi, nanti ada ambulans datang ambil pergi bawa ke pusat kuarantin di Maab Serdang. So kita pun tak apalah, redha je lah kan, dah positif. So pergi positif,
Itu saya pun hari keempat itu saya pun naiklah ambulan apa semua, naik ke ambulan aja, naik bas. Sebab apa? Ramai yang positif. Ramai yang positif balik daripada umrah ni. Naik bas pergi ke Maib, 2 bas pergi ke Maib. Kan semalam pun ada, hari ni esok ni pun ada, ikutlah giliran masing-masing. Sampai ke Maib, kena ambil darah kan. Lepas tu kena, yalah, ambil darah kuman, x-ray. Kan, x-ray bagai apa semua. Lepas tu duduk dekat dia punya tempat kuarantin dia. Kan duduklah atas katil, ramai-ramai gitu yang positif. Kan? 5 hari je tuan dalam Maib. Tengoklah seorang balik, seorang balik. Kan? Kita ni mental duduk dalam tu kan. Mental, Allah Akbar. Seorang balik sebelah. Dah boleh balik. Sebelah sini dah boleh balik. Kan? Kita ni bila nak balik ni kan. Tanya orang sedepan ni, Allah Akbar kan. Cuma je lah pengalaman di Maib tu cukup berharga di mana. Semayang boleh berjemaah kan, ramai semayang. Dah macam asrama betul lah kan. 3 kali 4 kali juga ambil darah kan. Ambil darah apa semua. Kemudian hari yang kelima discharge. Balik. Boleh balik rumah apa semua. Kita dah tak ada dah simptom COVID. Dah turun ke dia punya ratio apa semua. Dia punya apa nama bacaan COVID dia ada nilai dia kan. Nilai-nilai ratio untuk kena COVID atau tak kena ni. Jadi dah boleh balik. Saya agak gusar. Sebab apa? Sebab saya positif. Saya keluar Maib 25 Januari. 25 Januari saya keluar Maib. Sedangkan 9 Februari saya nak terbang bawa jemaah. Dema kata ni, orang kata ni dalam Google, dalam WhatsApp, dalam media sosial, sembang, kata orang kalau positif, 3 bulan boleh positif kan. Buat swab test pun tak guna, positif. Gitu kan. Jadi agak down jugalah saya waktu tu. Tapi tak apalah, tawakal Allah. Saya pergi juga lah. 5 hari sebelum saya buat terbang, saya pergi buat PCR. Saja buat. Allah Akbar kan. Kita pun tawakal Allah betul. Buat negatif. Kan, result saya negatif. Bila negatif, saya maklumat Andalusia. Okey, saya negatif, saya boleh bawa grup 9 Februari. Untuk 48 jam pula, kena buat PCR lagi sekali lah. Sebab itu saya buat 5 hari sebelum. Saja nak tengok je, saja ini positif ke tidak. 48 jam sebelum terbang, macam biasa, buat juga. Dan Alhamdulillah, negatif juga kan. Negatif juga. Bila negatif, beres. Saya boleh bawa grup 9 Februari. Jadi tak boleh kata orang, tuan-tuan, tak boleh kita nak baca sangat dalam media sosial ini. Kita ni tak sama semua orang. Oleh demikian, kalau tuan-tuan rasa sihat, tak ada gejala, tak ada demam, insya-Allah sihat tu. Ya. Cuma bagi siapa yang positif apa semua, jaga diri. Kan jaga diri, makanlah Panadol, makan vitamin C kan. Kalau waktu saya makan vitamin C apa Ustaz? Saya makan jenama Barocca kan, BAROCCA. Warna hijau punya kan. Boleh lah kan. 2 hari sekali makan. 2 hari sekali makan gitulah. Supaya kita punya vitamin C ada dalam badan gitu kan. Jadi makan vitamin C, jaga diri apa semua, insya-Allah kan. Saya pun seminggu tak keluar rumah, tak bercampur gaul dengan masyarakat luar apa semua supaya kita ni tak expose kepada masyarakat luar. Al-maklumlah baru saja nak positif, baru saja lepas positif. Ni nak negatif ni jaga betul-betul supaya boleh terbang betul. Kan? Kemudian itu diri saya. So saya boleh bawa lah grup 9 Februari. Al-Kisahnya kawan saya sendiri sama-sama mentawik nak terbang 9 Februari, result dia 48 jam positif. Kawan dah sampai dah dekat KLIA nak bawa grup ni. Sekali positif. Dia pun sebelum apa-apa yang berlaku, dia pun pergi rapid PCR yang dekat KLIA tingkat 5 tu. 1 jam dapat keluar result negatif. Kan, negatif pula. Saya pun, yalah, rezeki dia dapat bawa kan. Cuma kita agak mempersoalkan lah. Kejap lab negatif, kejap lab positif. Bahkan, bukan kata kawan saya seorang tadi ni, bahkan jemaah saya 5 orang, 2 orang positif, 3 kontak rapat. Ikutkan tak boleh pergi lah ni, 5 orang tak boleh pergi. Tapi dia buat drive-thru dekat Seri Kembangan. Dapatlah positif 48 jam. Dia buat drive-thru kat Seri Kembangan. Buat rapid PCR, 1 jam dapat result, negatif juga. 5-5 negatif. Jadi dia bila datang lelaki lain. Dia telefon saya. Ustaz, kami 5 orang ni, saya positif dengan orang rumah. Mak ayah ni kontak rapat. Jadi, ada kat mana ni Ji? Kan, saya
ada kasih kembangan ni nak buat PCR secara urgent, secara rapid PCR 1 jam result. Jadi kalau saya positif dengan family semua, saya tak datanglah KLIA ya. Itu ayat dia kan. Kalau negatif, baru saya datang. Ya, tak apalah, try lah buat. Negatif tak ada. 5 negatif. Jadi nak kata macam mana nak kata lah. Nak kata lab kita ni betul. Tak betul pun agak diragui lah tuan-tuan. Ni cerita dia kan. Nak cerita manusiawi ni, tu dia. Benda boleh berlaku, boleh berlaku. Jadi, ini benda baru yang berlaku pada 9 Februari. Oleh demikian, andai kata tuan-tuan dapat result 48 jam tu positif, cuba. Pergilah mana-mana tempat yang rapid PCR ni, sejam dapat result, buat second PCR. Kalau betul positif, okey, redha lah. Hari tu yang 48 jam tadi pun positif, hari ni pun buat positif. Memang kita positif lah. Tapi kalau dapat yang negatif, kan, kita override lah. Pakai yang latest punya. Untuk pergi umrah. Jadi sebab ini umrah tuan. Ini umrah. Ini kita bukan nak pergi jalan-jalan. Kita nak pergi ibadah. So, kok mana pun segala macam cara, kita buatlah sebaik mungkin. Buatlah macam mana cara sekalipun. Bukanlah nak suruh rasuah, bukan. Rasuah doktor tu bagi negatif. Jangan, kan. Itu haram. Kita boleh buat dekat test lain, kat makmal lain kan. Mungkin buat kat Negeri Klinik Zahran positif, tuan-tuan pergi segera kat tempat lain. Mana tahu dapat negatif pula, pakai yang baru. Itu cara dia kan, gitu. Ya. Jadi bila berlaku begini, saya rasa benda yang baru lah. Baru betul pada musim ini. Boleh pula negatif, boleh pula positif balik, boleh pula negatif balik kan. Saya pun muskil. Oleh demikian, untuk para jemaah sekalian yang mana bakal terbang menunaikan ibadah umrah, ini berita barulah kan yang saya nak kongsi pada tuan-tuan. Jadi cubalah buat PCR tu kalau boleh yang urgent punya result. 12 jam dapat. Anda kata dapat 12 jam tu, anda kata positif, na'udzubillah, segera pergi buat mana-mana tempat lain, lab lain apa semua. InsyaAllah boleh di override lah. Boleh telefon KKM. Saya dah buat second PCR dan dia punya result negatif. Jadi dia boleh masukkan doktor yang sah lah, KKM. Dia boleh masukkan maklumat kita dalam laptop dia. Dia boleh tukar automatik. Jadi daripada merah tu jadi biru balik. Kan? Saya tengok sendiri tuan-tuan. Saya tengok sendiri. Ni nak cerita. Bahasa saya balik semalam kan. Alamak, ni saya tengah guna handphone saya ni untuk live dengan tuan-tuan. Okey, saya balik semalam. Kita sebelum balik, kita kena isi yang namanya pre-departure form. Tuan-tuan boleh buka MySejahtera. Dalam MySejahtera tu ada traveller. Dalam traveller tu ada pre-departure form. Ada HSO. Ada lagi 45 lah. Tapi HSO tak payah isi. Sebab HSO memang semua jemaah dapat 14 Februari. Memang semua dapat HSO. Yang paling kena isi yang mula-mula tu. Pre-departure form. Kena isi. So far saya isi 2 hari sebelum terbang balik ke Malaysia. Saya pun arahkan jemaah semua buat benda yang sama. Tak ada masalah. Semua pun boleh buat. Semua pun buat. Alhamdulillah semua pun dah settle. Dan status MySejahtera kita jadi kuning lah. Jadi PUS. Person under surveillance. Dia bagi terus home quarantine. Sebab kita balik, kita isi maklumat dalam pre-departure form tu, kita sampai bila, maka dia akan ambil 5 hari lah. Sebab kita ada 3 dos vaksin, so 5 hari di quarantine. Terus keluar maklumat dekat bawah handphone tu, terus dia keluar maklumat home surveillance order, warna merah. 20 hari bulan sampai 24 hari bulan, 5 hari. Kita kena quarantine. Bila sampai di KKLIA, kita ada beberapa perkara. Yang ni paling latest, ni paling latest semalam yang berlaku. Bila kita keluar kapal terbang, dia akan asingkan kita terus ke satu tempat belah kiri. Contoh saya keluar tu daripada C22. Kita keluar daripada C22, ada polis, ada KKM. Semua yang bawa balik umrah, sila masuk ke C23 ya. Gitu. Kita pun masuk ke C23. Ambil borang. Kan, ni borang. Borang yang kena isi lah. Borang permohonan ujian COVID. Dekat PKKLIA. Ni dia borangnya. Isilah. Isi maklumat kita, diisi apa dia. Dia isi tarikh, nama, pasport, nombor pasport, nombor IC, jantina, umur, warga negara, kontak nombor, maklumat penerbangan tadi, flight berapa, kan SV 834, alamat yang kita nak kuarantin. Ya, itu saja kan benda ni, kena isi. Kemudian dah isi apa semua, kita
kena scan satu QR code, iaitu QR code bagi pemasangan jam Ben 10, jam tracker. Nampak? Saya tak pakai. Apa sebab tak pakai? Nanti saya beritahu. Kan? Tapi jemaah saya pakai. Sebab dia orang mau balik umrah, so kena pakai lah jam tracker tu. Dia nak pakai jam tracker tu pun nak kena scan dekat handphone QR code, lepas tu nak kena isi lagi maklumat. Allah Akbar, kan? Saya rasa manual gini lagi bagus lah Quran. Makcik-makcik kita kesian jugalah, tak faham pakai handphone apa semua, pening kepala tuan-tuan. Isi borang macam ni bagus lagi saya rasa. Ya, mak jemaah kita okey, slow diisi daripada nak scan-scan kan. Tapi tak apalah, kan dah KKM dah sediakan scan tu, kita pun scan lah. Dia mau scan. Saya tak perlu scan. Kan? Apa sebab tak perlu scan? Okay, baik. Sebabnya adalah mereka yang kena scan dan pakai jam Ben 10 tadi ni ialah mereka yang tak ada sejarah positif COVID. Macam saya ada sejarah 60 hari pernah positif. Bulan 1 itu kan saya positif. Bila positif, tak payah pakai jam tracker, pakai satu lanyard kuning je, lanyard kuning. Okey. Kemudian yang mana jemaah-jemaah yang negatif COVID apa semua, kena scan, isi maklumat dan dipakaikan jam Ben 10. Jam Ben 10 kena pakai, warna kuning pun kena pakai juga. Apa nama? Inilah lanyard kuning tu kan, yang untuk kita under civilian punya akan pakai. So kena pakai lah. Saya tak payah. Saya dapat lanyard dia, lepas tu cek boleh terus ke depan, boleh terus keluar ya. Pergi terus naik train, pergi ke bahagian terminal utama. Jemaah lain kena pakai sebab dia orang tak ada sejarah negatif. Macam tuan-tuan pun tak pernah ada sejarah positif COVID, negatif saja sebelum ni memang kena pakai. Untuk 5 hari kuarantin kena pakai jam. Tapi macam saya yang pernah ada rekod positif, maka tak payah. Saya pun naik train, jemaah yang mana selesai pun naik train apa semua, kita pergi ke terminal utama kan. Sampai terminal utama, untuk jemaah umrah dah tak payah beratur dulu macam dulu, kita terus saja fast lane, terus saja pergi ke bahagian untuk swabbing. Untuk swab kan dia akan jolok hidung, jolok anak tekak. Itu bagi jemaah yang pakai jam tracker lah, yang negatif. Macam saya yang positif, tak ada swab dah. Saya pergi belah kiri, iaitu namanya apa dia? Namanya ialah breath test. Ni dia, breath test. Dia nak tengok kita punya udara mulut ada negatif ke positif. Dia macam ujian alkohol lah kan, kurang lebih. Maka macam saya kena pakai satu corong gitu. Dia ada satu tiup lah. 5 saat. Okey dah tuan, dah. Dekat digital dia punya tu, keluar negatif. Terus dapat not detected kan. Doktor pun cop. Bila cop dengan surat ini, dengan pasport saya, kita pergi jumpa doktor isi dalam komputer dia. Dan daripada handphone saya tu merah, warna kuning tadi, person under surveillance, terus biru. Nampak? Dia boleh alter tu dalam laptop tu. Dalam laptop tu dia boleh alter. Kan, bermakna KKM bolehlah alter kan maklumat tersebut. Bermakna saya dah bebas lah. Saya tak ada kuarantin, tak ada apa-apa. Kan, saya jadi manusia dah bebas. Tiada gelang apa-apa. Kan, saya boleh pergi makan tom yum, pergi kedai mamak, boleh lah ke dah. Tak salah. Jemaah lain kena swab kan, jolok hidung, jolok tekak, kemudian beratur immigration apa semua, tapi pakai tracker lah, kan. Jadi ini yang terlatest daripada KLIA semalam. Jadi saya agak terfikir jugalah, kenapa KKM dia tak buat ujian yang tadi tu, saya buat tadi tu, buat pada semua jemaah, tak payah swab dah. Siapa negatif keluar kan, tak payah nak pakai gelang-gelang apa semua kan, sebab negatif kan. Mana KKM tahu saya ni negatif ke tidak, sebab dia pakai benda tu dan dia tulis tu not detected. Jadi jemaah yang not detected tak payah patutnya kan nak di quarantine. Itu wallahualam lah ke depan, mungkin lagi 6 bulan ke depan ke, setahun ke depan ke, KKM dia pakai benda tu lah, tak payah nak swab hidung lah kan, dipakai benda tu je, je. Okey, negatif, okey, sila keluar. Positif, sila buat swab untuk jolok hidung, jolok tekak pula kan. Mungkinlah ke depan, wallahu taala alam. Tapi saya fikir ada alat canggih gitu, pakai, bagilah semua orang je kan, tak payah nak cucuk-cucuk hidung orang lagi kan, apa semua, tak payah nak kuarantin apa semua lah, sebab kita ni pun dah buat PCR kan. Kita dah buat PCR di Saudi kot kan, yang mana kita ni semua negatif kan. Sebelum balik tuan-tuan, ni dia PCR. Dia tekan bayar 140 tu, mana dia.
kita semua pernah negatif. Jadi bagi saya, kerajaan bolehlah bagi pelepasan lebih bagus lagi untuk para jemaah. Jadi InsyaAllah lah mungkin ke depan dipakai full je lah mungkin ya. Okey baik. So itu berita terkini lah kan. Saya expect saya kena kuarantin 5 hari, lepas 5 hari nanti saya nak terbang balik 1 Mac sini kan. Jadi ada 4 hari je persiapan. Rupanya Allah bagi 9 hari untuk saya buat persiapan, negatif result. Jadi rezeki lah kan, rezeki. Jadi saya tak ada pakai apa-apa jam, saya tak pakai apa-apa lanyard. So bebas kan gitulah. Ya, ini yang berlaku. Jadi jemaah yang mana ni yang tuan-tuan tengah tengok live sekarang ni di Facebook Andalusia, yang mana mungkin tuan-tuan pernah positif, so boleh balik esok, balik umrah, kena declare. Saya pernah ada sejarah positif dalam tempoh 60 hari. Maka, jadi macam saya, pakai lanyard, fast lane, terus keluar, naik train, breath test saja. Negatif, terus. Daripada kuning, masih sejahtera, jadi biru. Dan itu memang terkini lah. Jangkanya sebelum ni lagi patut buat kan. Tidak penuh saya masuk dalam aib. Tapi tak apalah kan. Kalau tak ada pengalaman dalam aib tu, jemaah pun tak tahu saya pernah positif kan. Tak pernah ada cerita bahawa dalam tempoh 15 hari boleh pula negatif dia kata positif. Jadi itu semua satu pengalaman dan informasi lah untuk tuan-tuan ya. Okey baik. Ini yang paling latest semalam saya bawa balik daripada Tanah Suci. Baik, itu kurang lebih lah persiapan dan juga berita-berita terkini daripada Tanah Suci. Dan saya kira kita boleh terus lompat kepada persoalan lah kan. Jika sekiranya tuan-tuan ada sebarang persoalan, saya lebih suka menjawab persoalan jemaah kan. Sebab bagi saya tajuk hari ni persiapan aja, kita pun kurang lebih lah persiapan. Saya kira pun tuan-tuan pun dah banyak persiapan ya. Selain daripada maklumat-maklumat, barang-barang apa nak kena bawa, tuan-tuan boleh PM saja, nanti saya bagi. Serta siapa yang nak tahu tentang isuan tambahan, boleh juga PM saya akan bagi pada tuan-tuan ya. Baik, ada sebarang soalan, boleh admin Encik Hafiz kita upkan soalan, kita boleh jawab satu persatu insya-Allah. Silakan. Ada ke tidak ni? Encik Hafiz? Okey, tak apa. Sementara nak tunggu soalan tu di up kat sini. Kan, mungkin Encik Hafiz kita ada kerja sikit kot kan kat bilik air ke kat mana, nanti dia maklumah. Okey baik. Sebelum tu kan kita teruskan sikitlah perbincangan dengan beberapa persoalan yang mungkin ada orang tanya kan apa semua. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ya. Boleh terangkan sikit apakah wajib umrah. Okey baik. Untuk tuan-tuan, umrah ini apa dia? Umrah ini ialah terdiri daripada rukun umrah dengan wajib umrah. Umrah ni terdiri daripada rukun umrah dengan wajib umrah. Rukun umrah ada 5, wajib umrah ada 2. Okey. Wajib rukun umrah apa dia? Yang pertama sekali mesti niat. Niat ihram umrah itu adalah rukun. Tak niat tak dapat umrah. Yang kedua bertawaf. Yang ketiga bersa'i. Yang keempat cukur gunting, yang kelima tertib pada semua rukun dia. Itu rukun umrah. Kalau tak buat, tertinggal, maka tak dapat umrah. Ya, jadi jelas kat situ. Adapun wajib umrah ada 2, iaitulah niat umrah di miqat dan yang keduanya meninggalkan 13 larangan ihram umrah. Jadi untuk pelaksanaan ibadah umrah, rukun dan juga wajib digabungkan sekali. Iaitu niat ihram umrah di mana? Di miqat, kemudian tinggalkan 13 larangan ihram, masuk ke Masjidil Haram, buat tawaf 7 pusingan, sa'i 7 kali pergi balik, bercukur, bergunting dan juga tertib pada semua rukun dia. Yang ini dia yang dinamakan sebagai umrah. Ya. Okey baik, kita lah kat situ. Adapun bagi pelaksanaan satu persatu dari sudut tawaf, sa'i, cukur gunting apa semua, insya-Allah kita akan cover pada tajuk esok hari. Hari ini kita nak sembang tentang umum aja. Jadi jemaah apabila sampai saja di hotel di Mekah, sampai hotel di Mekah, dah niat tadi kan dekat Bir Ali, dah niat dekat Kornul Manazil. Kalau kita masuk Mekah dulu, niatnya di Kornul Manazil. Bagi yang masuk Madinah, daripada Madinah, niatnya di Bir Ali. Sampai di Mekah apa semua, kita akan ada tempoh masa untuk kita melaksanakan umrah.
Lazimnya kita sampai dalam pukul 8.30, 9 malam gitu, kita pun pergi ke rumah makan dulu, lepas tu rehat, tengok pada permit kita. Kalau daripada muasasah, pukul 12.30 malam ke, 3 pagi ke, 6 pagi ke, ikutlah pada muasasah punya. Andai kata jadi macam grup saya, kan grup saya sampai pukul 8.30 malam, permit umrah daripada muasasah jam 9 pagi esok. Ini macam jemaah tidur dalam ihram ni, mungkin banyak dah nak kena bayar kalau langgar apa semua. Maka mutawib saya bersama dengan para jemaah saya, kita bincang. Apa kata kita semua sekali apply dalam handphone masing-masing melalui Tawakkalna umrah untuk masuk pada jam 12.30 malam ni. Semua pun setuju. Okey Ustaz, boleh. Maka kita pun apply lah. Semua apply. Kan? Apply. Semua dapat permit. Bermakna tak payah ikut permit muasasah. Daripada permit individu saja, kita dah boleh buat masuk ke medan tawaf pada jam 12.30 malam. Jadi, bagi saya benda ni, benda boleh bawa bincang daripada nak tunggu esok pagi pukul 9. Kan? Kita settlekan malam ni, esok satu hari rehat. Tak ada apa-apa aktiviti. Ya. Daripada kita nak tunggu sampai esok pagi jam 9, jemaah kita mungkin ada yang tertidur, mungkin ada larangan ihram yang dilanggarnya apa semua. Jadi kita buat settlekan umrah pada malam ini lebih baiklah, kan, lebih baik. 12.30 malam, kurang lebih dalam pukul 1.30, 2 pagi lah, kan, tawaf bukan ramai pun. Bila ada permit begitu, orang yang masuk ke medan tawaf pun agak terhad, kan. Tak pernah berlakulah kesesakan selama 3-4 bulan saya terbang umrah ni. Tak ada lagi jam. Ya, memang ramai, tapi dia orang pun bila habis, dia orang keluar pergi sa'i. Masuk pula yang baru. Habis keluar pergi sa'i. Masuk pula yang baru. Gitulah. Jadi, dengan adanya kawalan daripada Saudi melalui sistem Etamarna atau Kalna ni, lebih memudahkan jemaah dan lebih memberi keselesaan dalam pusingan. Saya, bila bawa jemaah perempuan dan lelaki, dan sebelah keliling saya kat tengah, kita baca doa pun tak nak menjerit apa semua, baca doa biasa, jemaah semua dengar. Tak payah pakai transmitter, receiver pun tak ada masalah, jemaah semua dengar. Bahkan jemaah follow saya lah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalatu wassalamu. Jemaah ikut saja apa yang mutawif baca, satu persatu doa. Jadi agak teratur dengan adanya Tawakkalna dengan Etamarna. Habis tawaf 7 kali apa semua, kita pergi sa'i pula. Sa'i lagi lapang. Kan, kalau sa'i tuan-tuan nak lapang, saya sukalah bawa jemaah sa'i di tingkat 1. Sebab di ground floor tu bukan apa, ramai betul orang kan. Kita ni kena fikir, tuan-tuan, kena fikir juga. Selain daripada kita nak ibadah, kita kena jaga juga tempat-tempat yang crowded, kita cuba hindari. Kita cuba hindarilah tempat-tempat yang banyak orang sangat crowded ni. Kan, tambahan pula macam Safa Marwah ni kan bangunan tertutup apa semua. Kita naik ke tingkat 1 lah. Tingkat 1 lapang. Adalah 1-2 grup aja kan. Sebab apa? Sebab ramai-ramai sa'i kat bawah tu nak rasa bukit. Turun Bukit Safa, sampai hujung naik Bukit Marwah, U-turn, turun Bukit Marwah, pergi Safa naik Bukit Safa, U-turn gitulah. Tapi kalau tingkat atas dia rata aja kan. Safa Marwah rata, ada bulatan-bulatan aja kan. Tapi latas lebih baik sebab tak ramai orang, agak lapang, jemaah boleh rapat-rapat, boleh baca doa bersama dengan mutawif. Itu yang lebih baiklah bagi saya. Oleh demikian, boleh dengan para jemaah sa'i di tingkat 1 kan gitu. Ya. Kalau rasa ada request daripada jemaah, Ustaz, kita tawaf jalan kaki bawah. Apa kata kita sa'i, kita naik motor, Ustaz, naik skuter. Kan. Saya umrah kedua saya gitu. Kan, umrah pertama saya bagi jemaah jalan kaki pusing, sa'i pun jalan kaki. Umrah kedua kita merempit beramai-ramai. Tawaf sa'i naik motor kan. Ini macam jemaah memang satu pengalaman lah, khususnya bagi jemaah yang pertama kali kan. Tak pernah rasa Ustaz naik skuter tawaf sa'i ni. Selalu tengok dalam YouTube aja kan. Jom dengan saya kita tawaf sa'i naik skuter. Satu bas saja 42 orang semua sekali. Tawaf sa'i berskuter pada umrah yang ke. Kemudian hari-hari yang mendatang, tuan-tuan boleh buat umrah sendiri. Kan? Kalau ada orang tanya saya, Ustaz, berapa kali umrah kita boleh buat? Umrah, Alhamdulillah. Kan? Umrah, Alhamdulillah. So far, ada je kekosongan untuk masuk ibadah umrah. Yang kata sekali apply lepas tu 10 hari itu untuk
mereka yang duduk Saudi, kan, rakyat Saudi begitu. Hari ni apply umrah, lepas 10 hari nanti baru boleh buat umrah lagi sebab nak bagi peluang lah kat orang lain, kan. Orang-orang luar negara macam kita ni, ya, dia orang Saudi, tak ada masalah. Datang duduk kat Mekah sebulan pun tak apa. Macam kita ni jauh, kan. Jadi bagilah utamaan pada masyarakat orang luar Islam, orang luar ni. Jadi kita boleh apply hari-hari, tak ada masalah. Selagi ada slot kosong, apply lah umrah situ, tak ada masalah, ya. Cuma raudah ada sikit kan, ada kemusykilan kan. Ada yang tanya saya, ada yang tak dapat masuk ke raudah dan muasasah kita. Jadi saya bagi tahu pada jemaah sekalian dalam rancangan sempurnakan umrahku ni bahawa maklumat daripada pegawai kita juga di Madinah sana bahawa untuk permit masuk ke raudah ni agak terhad dengan bilangan kapasiti jemaah dunia yang sudah membanjiri Madinah. Begitu ramai sekali dengan Indonesia masuk, ya, dengan Turki ada, dengan Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Gojekistan, semua sekali lah. Kan, ramai betul yang masuk. Jadi, kita punya permit tu jadi macam ke belakang. Kan, gitu. Jadi, macam saya punya grup pun hampir-hampir, kan. Grup saya pun wanita, CP dapat masuk ke raudah ni, kan. Bila sampai Madinah saja, apa yang perlu kita lakukan adalah beli SIM card awal, dah dapat beli SIM card, terus saja daftar terus Tawakalna sebab kita minta jemaah untuk download Tawakalna Itamarna ni, siap-siap download di Malaysia lagi. Supaya kita pergi ke Saudi, dah ada apps tu, tinggal kita daftar saja. Sebab nak daftar Tawakalna Itamarna mesti pakai SIM card Saudi. Ya, SIM card Saudi. Dan berita untuk tuan-tuan, saya sepanjang umrah kali ni jemaah dengan saya tak daftar pun Itamarna. Semua daftar Tawakalna sahaja. Alhamdulillah, okey je, kan. Dulu Tawakalna dengan Itamarna. Tawakalna untuk macam kita punya MySejahtera lah, ada immune, kalau nak masuk masjid kena tunjuk. Tapi hari ni dah ada gelang biru. Nak masuk masjid tunjuk gelang biru aja dah boleh masuk. Tak payah tunjuk handphone pun. Dan permit untuk umrah, solat, untuk raudah, laki perempuan, ziarah makam Nabi, semuanya ada dekat Itamarna. Sekarang app yang untuk permohonan permit ni ada dalam Tawakalna. So, alhamdulillah selama 12 hari ni jemaah tak sentuh pun Itamarna. Semua Tawakalna je, beres dah. Kan? Jadi senang, jimat masa. Daftar Tawakalna saja, satu app dah cukup lah. Kemudian terus saja mohon ambil raudah for women, perempuan dulu sebab perempuan ni agak payah, laki okey lagi. Perempuan ni agak terhad betul. Cepat-cepat mohon permit. Kita masuk kat Madinah sampai hari berapa, terus saja. Jemaah saya dapat hari yang kelima dekat Madinah baru dapat masuk raudah. Hari kelima tu nak pergi Mekah dah, pukul 2. Hari sampai, hari kelima nak pergi Mekah dah, pukul 2 petang. Jemaah dapat pukul 9 pagi. Dengan 10.30 pagi permit raudah. Dah ambil lah. Yang penting dapat juga raudah. Dapat juga raudah. Tapi ada jugalah 7-8 orang jemaah saya yang tak dapat juga bila buat-buat tak boleh tekan lah pula, handphone problem dan sebagainya, kan. Jadi teknikal lah, semuanya pun masalah teknikal betul, kan. Nak tekan tak boleh. Ada pula jenis handphone, macam Allah, saya pun tak nampak handphone tu nak kena tekan lagi, dia ada macam tekan lagi. Saya pun tak faham. Handphone Samsung betul tapi muskil haji macam itu. Kan, jadi pening kepala juga pelbagai jenis handphone, kan, macam-macam jenis fashion handphone ada. Jadi yang mana yang tak dapat slot raudah daripada Tawakalna individu, itu kita reservekan dulu. Dan bila kita dapat aja Tawakalna permit masuk raudah daripada Tawakalna Business Andalusia, muasasah punya, kita slot in yang 10 orang kali ni, 7-8 orang kali ni ke dalam slot muasasah punya slot. Tapi slotnya terhad betul. Dia bagi dalam 65 orang aja, sedangkan ada 3-4 bah. Perempuan ramai tak dapat. Tapi kita minta lah atas ihsan para jemaah yang mana yang dah dapat slot individu di dalam handphone, jangan ambil lah untuk Itamarna atau Tawakalna Business Andalusia ni. Bagilah mereka yang jemaah wanita yang langsung tak dapat apa-apa permit. Jadi alhamdulillah, jemaah saya baru ni lah, alhamdulillah memang terbaik. Semuanya pun alhamdulillah syukur, kan. Tak apa, Ustaz, saya dapat sekali pun jadi. Dan lebih tu bagilah ibu kita, kakak-kakak kita yang mana tak dapat langsung permit daripada Tamarna ataupun Tawakalna individu tadi ni, ya, gitu.
Baik, ini cerita tuan-tuan. Sebab jangan kita salah menyalah lah kan. Kita tak salahkan sistem apa semua, cuma lambatkan. Apapun, insyaAllah Andalusia bersama dengan muasasahnya, Husam, kita akan mohon yang terbaik lah. Kita akan buat yang terbaik kan. Tonton yang pernah pergi dengan Andalusia, mana pernah ada masalah apa semua. Cuma bila melibatkan app-app ni, bila melibatkan apa, sikit problem apa semua, tak boleh kita salahkan terus kan. Andalusia apalah, Andalusia ni kan tak boleh buat apa semua. Jangan kan. Kita tak salahkan siapa-siapa tuan-tuan ya. Cuma kita cuba yang terbaik kan. Semua orang, pegawai kita berusaha dekat Madinah sana. Pegawai Madinah kita pun berusaha. Pegawai Mekah kita pun sama-sama dah berusaha sampai habis mungkin dah. Dan untuk membolehkan jemaah dapat masuk raudah, umrah dan sebagainya. Ya. Jadi kita jangan tuding jari, jangan salah menyalah lah. Ya. InsyaAllah ada rezekinya. Ada rezekinya untuk tuan-tuan. Hajah-hajah dapat masuk ke raudah. Haji-haji pun dapat masuk raudah. InsyaAllah kita cuba yang terbaik lah. Ya. Okey, Cik Hafiz, ada di talian ke? Boleh upkan soalan. Ya, boleh upkan soalan jemaah. Okey, baik. Daripada Fitri Elias, Masya Allah, mudir. Kan, pengurus daripada Andalusia Bahau kita. Umur kanak-kanak berapa boleh pergi umrah dari Malaysia bawah 18 wajib booster vaksin ke? Berita yang terbaru ni, bawah 18 tahun dah boleh pergi umrah. Bahkan umur setahun, 5 bulan pun dah pergi umrah dah. Boleh pergi, tak ada masalah. 7 tahun, 5 tahun, 10 tahun, boleh pergi umrah, tak ada masalah ya. Cuma, had usia yang membolehkan anak-anak masuk ke dalam masjid. Itu saja problemnya. Pergi boleh pergi. Andalusia memang bawa jemaah boleh pergi. Anak-anak kecil, apa daftar ke, budak kecil, baby, boleh. Cuma, usia bawah, itu bawah 12 tahun, tak boleh lagi masuk. Sebab dia tak ada vaksin. Dan kalau sekiranya 12 tahun ke atas, 12 tahun sampai 18 tahun, dan kalau diorang ni tak ada 2 dos vaksin, tak boleh juga masuk masjid. Mesti dapat 2 dos. 18 tahun ke atas, 3 dos. 12 ke 18, 2 dos. Bawah 12 tahun, tak ada dos tak apa. Ya. Tapi tak boleh masuk masjid. Yang boleh masuk masjid usia 12 tahun ke 18 tahun yang ada 2 dos saja. Tadi berita, tadi berita kat TV3 tadi tu, kan ada berita, saya pun baru dapat daripada Haraman Syarifain, mengatakan bahawa kanak-kanak atas 7 tahun, 7 sampai ke 18 tadi, kalau dah ada 2 dos vaksin, boleh masuk masjid, boleh solat apa semua, dah dapat visa umrah pula. Kan? Dapat visa umrah. Tapi syaratnya kena ada vaksin lah. Kalau tak ada vaksin, tak dapat juga masuk ke dalam masjid. Ya. Baik, jadi kepada tuan-tuan yang nak bawa anak-anak apa semua, boleh bawa. Cuma boleh ke tidak mereka tu buat umrah, boleh ke tidak mereka tu masuk ke dalam masjid, bergantung kepada had usia dan juga vaksin mereka. Oleh demikian, kan, untuk para jemaah sekalian yang nak bawa anak, segeralah dapatkan vaksin cucuk umrah 2 dosnya untuk anak-anak ini. Ya. Baik, next. Daripada Fadzila Ishak, salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya balik pada 8 hari bulan. Untuk swab test hari keempat sebelum buka gelang digital, boleh ke saya guna safe kit? Tak boleh. Kan? Safe kit kita ini tidak valid pada KKM lah. Dia untuk kendiri aja. Untuk kita ni tahu, oh aku positif, oh aku negatif. Itu saja. Tapi berapa banyak orang buat positif, bila pergi PCR negatif. Buat negatif, pergi PCR positif. Jadi tak boleh pakai kit ni. Kit ni untuk kendiri aja, untuk kita ni tahu kan kita ni ada gejala ke tidak, apa semua itu je. Tapi nak buka gelang digital mesti pakai PCR yang berbayar tu, RM150 kan untuk PCR. Negatif baru boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan daerah di tempat masing-masing, pejabat kesihatan daerah, pejabat kesihatan daerah masing-masing untuk buka gelang digital tadi dan juga potong gelang kuning. Ya. Baik. Seterusnya. Daripada Wan Izzati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau positif tarikh dah dekat, boleh tunda tarikh flight itu ke burn? Okay, baik. Ni ada kita yang mungkin ada tanya dalam grup kan. Okey, macam saya maklumkan tadi, duit tuan-tuan tidak burn, kan, tidak terbakar duit tu. Jangan risau. Kan? Duit tuan-tuan akan dibawa ke depan insya-Allah. Kan, insya-Allah. Cuma tolong maklum segera kepada pihak Andalusia andai kata positif. Satu. Kemudian dah habis positif nanti rehat 5-6 hari apa semua,
buat balik PCR, saya buat PCR yang dekat dengan klinik Bayor ni, tengok result. Kalau negatif, segera juga mandakan pihak Andalusia untuk ambil tarikh yang terkini, tarikh apa yang paling dekat boleh terbang. Cuma pastikan tuan ambil tu, ialah tempoh e-visa tuan-tuan masih lagi hidup. Kan e-visa ni ada tempoh 30 hari. Kalau e-visa ni hidup, bermakna tak perlu tambahan bayaran apa-apa lah. Tapi kalau sekiranya e-visa ni dah habis, ni tempoh sebulan je. Tuan-tuan ambil pula, tuan-tuan nak pergi umrah tu dah negatif tapi dah habis tempoh e-visa 30 hari. Itu mungkin ada sikit tambahan bayaran. Kenapa nak buat mohon balik visa baru ni dekat embassy. Itu sajalah tambahan yang kena bayar. Andai kata nak batalkan, saya positif dan saya tak nak pergilah umrah apa semua, risau ke apa semua kan. Ada jemaah kita risau lah. Ada jemaah kita yang 2 orang jemaah saya baru balik pada mana lah. Yang pergi Yaman itu agak risau terbang 1 Mac ni. Dia batalkan betul atas sebab positif. Jadi dia ada insurans tambahan yang diambil sebelum nak terbang. Kalau betul-betul dia batalkan, rujuk pada pihak Andalusia, rujuk pada pegawai yang tuan-tuan ambil insurans tu Puan Jun. Nanti dia akan maklumkanlah apa prosedur langkah-langkah untuk dapatkan balik duit yang di-cover oleh pihak insurans. Ya. Seterusnya. Daripada Asia Mat Zain, Ustaz nak tanya akaun MyBank. MyBank ke Maybank? Maybank kan? Boleh guna ke kat Mekah dan Madinah? Kan? MyBank tak ada akaun MyBank. Maybank ada. Kan? Akaun Maybank. Akaun Maybank boleh tak guna di Mekah Madinah? Pelbagai akaun boleh. Kad ATM tu, ni kad ATM, macam-macam kad ATM kita boleh guna lah. Ni Maybank, kan? Bank Rakyat. Boleh guna belaka, boleh cucuk semua dekat Rajhi ke mana-mana. Dengan syarat mesti mengaktifkan pengeluaran di international. Kat mana nak aktifkan? Boleh aktifkan dekat Maybank to you ataupun boleh aktifkan dekat ATM machine. Kita pergi ke ATM machine esok, masukkan kad ni, kemudian pergi ke lain-lain, dia ada aktifkan untuk kegunaan antarabangsa. Di situ boleh aktifkan. Jadi tuan-tuan boleh cucuk di RRG Bank ATM machine ke apa semua, keluar terus duit rial. Kan? Masukkan kad, masuk nombor PIN, pergi ke saving, keluarkan terus ada pilihan lah. 100, 200, 500, 700, 1000, 2000, 3000 rial boleh maksimum. Kan? Sekali cucuk tu 3000, 6 keping 500, perak keluar. Tapi nak kena aktifkan international banking di Malaysia dulu. Ataupun tuan-tuan ada Maybank to you pun boleh juga aktifkan di Maybank to you. Boleh juga. Kalau macam Bank Rakyat, Air Rakyat lah kan, Air Rakyat. Kalau CIMB, kan CIMB pergi ke CIMB Clicks kan, secara online. Ya, baik. Seterusnya. Daripada Shulaiha B. Abdul Razak, Ustaz, IC kita tak payah bawa je. Pengalaman saya baru balik baru ni, tak ada guna apa-apa pun IC tu, saya tak payah, kan, tak payah bawa lah. Artinya kalau bawa pun tak ada apa masalah pun, kan, nak bawa lah, kan. Saya pun bawa juga IC lesen lah. Dompet kita ni kan, bawa lah, kan, bawa kod, ada apa-apa masalah. Cuma yang lain-lain tak payah bawa lah. Ni kad bonus link nak bawa, Tesco, kad Medin, semua tak payahlah bawa. Bawa dompet ini pay cukup, kan. Bawa lah IC, bawa apa semua yang patut dengan duit RM1. Kod nanti nak balik pada KLIA nak ambil gerak apa nak bayar, kan. Ini semua kad buat buka apa nama kad Paksen, kad Maidin semua nak buat apa, kan. Itu semua boleh tinggal, yang lain boleh bawa. Bawa, letakkan dalam beg bagasi besar, beli mangga kecil, lockkan dia. Semua duit, segala IC kita lockkan dalam beg bagasi besar. Nak bawa boleh bawa, tak bawa pun tak ada apa masalah, ya. Seterusnya. Daripada Rosilawati Muhammad Arifin, Assalamualaikum. Betul ke slot di Raudah agak sukar untuk dapat bagi perempuan sebab jemaah ramai sekarang? Dah bagi tahu tadi. Kan saya dah jawab tadi soalannya. Maknanya kata betul lah, kan, slot sekarang ni agak sukar kerana lambakan jemaah dunia memasuki Madinah Mekah hari ni. Apapun pegawai dan juga muasasah kita Andalusia di Madinah sana berusaha untuk dapatkan slot untuk jemaah-jemaah. Jangan risau, kan, jangan khawatir. InsyaAllah ada juga raudah untuk semua jemaah wanita maupun lelaki. Seterusnya. Daripada Razlan Shah, Assalamualaikum. Bagaimana dengan pesakit dialisis? Boleh buat dialisis kat sana tak? Boleh buat sekarang ni, ya. Boleh buat. Siapa yang dialisis,
Mohon maklumkan kepada pihak Andalusia dan berikan semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Kan tuan-tuan boleh rujuk Andalusia, nanti dia pun tahulah dokumen apa. Surat doktor bahasa Inggerisnya, ubat-ubatnya, tempoh tuan-tuan kena dialisis, semua sekali. Maklum awal, jadi kalau jemaah yang dialisis sini, kita akan allocate di mana-mana hospital yang berdekatan di Madinah maupun di Mekah. Macam sebelum ini juga untuk urusan dialisis. Ya. Kalau tanya saya lah, patut ke tidak orang dialisis ni pergi umrah? Kan? Itu lain soalan tadi ya. Soalan tadi tu, boleh pergi tak? Boleh pergi. Tapi persoalan patut ke tidak orang dialisis ni pergi umrah di kala sekarang? Kan? Jawapan saya kurang kan? Bagi saya sekarang ni masih lagi dunia agak tidak stabil dengan kesihatan apa semua ni. Cuma jemaah-jemaah yang agak ada sakit-sakit kronik. Dialisis kronik sebab ayah saya pun dialisis. Kan? Saya tahulah. Kan? Ayah saya dialisis. Saya pun nasihatkan ayah saya. Dalam fatrah sekarang ni, yang mana jemaah-jemaah dialisis agak senang kalau nak kena sakit apa semua ni. Imunisasi dia agak tak stabil apa semua. Tangguh dulu. Tawakuf dulu. InsyaAllah. Dunia nanti dalam 6 bulan, setahun ke depan ni dah agak stabil. InsyaAllah. Baru waktu tu, bolehlah pergi apa semua kan, agak-agak dah okey apa semua, insya-Allah pergi. Ya, sebab sekarang ni pun dah boleh pergi. Insya-Allah masa ke depan pun lagi dah boleh. Saudi pun nampaknya dah mula longgar. Insya-Allah semua jemaah pun dah ada 3 dos apa semua, booster pun dah ambil. Agak stabil kan, agak stabil sekarang ni insya-Allah. Dan dalam masa ke depan lagi sikit, kalau patut pergi dialisis ke orang yang ada sakit kronik kecil manis, tahap 2, tahap 3 yang mungkin ada apa semua tu, boleh pergilah kan. Tapi bagi jemaah yang mungkin lebih senang terkena wabak ni apa semua, bagi saya tawakuf dulu, berhenti dulu, tak payah ambil pergi dulu, tunggu ke depan ya, insyaAllah. Next, seterusnya daripada Miss Amit. Assalamualaikum. Kalau penerbangan kita 26 hari bulan pukul 9.30 malam, bila kita kena buat swab? Kan jadual swab ni saya boleh share kepada tuan-tuan, nanti boleh PM nombor saya. Cuma kalau saya katakan 26 hari bulan 9.30 malam, terbang 9.30 malam sampai Saudi tu jam berapa? Kita nak tahu jam berapa sampai Saudi. Bukan terbang daripada Malaysia tu. Kan? Macam saya 6.30 petang sampai Saudi 10.30 malam. 6, 7, 8, 9, 10. Katalah tuan-tuan terbang 9, 10, 11, 12, 1. 1 pagi, 1.30 pagi sampai ke Saudi. Tolak 48 jam ke belakang. 1 pagi 27 hari bulan. Tolak 24 jam ke belakang, 26 1 pagi. 25 1 pagi. Bermakna 25 hari bulan 11 pagi dah boleh buat PCR. 25 hari bulan 8 pagi pergi buat PCR. 26 pagi dapat result. 26 malam terbang. Boleh. Tak ada masalah. Ya. Tapi saya kata tadi, saya pasal apa? Ambil yang urgent punya PCR. 8 pagi 25 hari bulan buat. 8 malam 25 hari bulan dapat result. 12 jam. Jadi, bolehlah tuan-tuan nak buat apa benda persiapan kan. Kan. Kalau positif, boleh buat second PCR ke apa semua sempat. Kalau dapat tiba-tiba 26 kan, kalau kabut, tuan-tuan nak pergi ke LA dah. Kan, dah salam-salam, dah salam kaut, dah nangis-nangis, tiba-tiba positif. Kan, sudah. Kita pun Allah positif lah pula. Kan. Jadi, kalau malam, kita ada persiapan yang kita nak buat. Ya. Okay, baik. Seterusnya. Daripada Fitri Ilyas, Yang Mudir. Kalau positif di Arab Saudi, berapa cas penangguhan tiket? Okey, baik. Ni pengalaman jemaah saya, jemaah sebelum ni. Kalau sekiranya mereka ni positif, kuarantin 10 hari di Saudi, 10 hari Saudi, akan diasulatkan di hotel Nada Diafah itu, kan? Di tingkat 12 atas dekat bumbung. Kan, itu akan diasulatkan 10 hari. Dalam asulat 10 hari tersebut, makan, minum apa semua, pegawai kita akan hantar, tapi tuan-tuan tak ada keluar lah. 10 hari terperak dalam bilik, bayangkan. Lepas tu, 2 hari sebelum nak balik, swab test negatif, tuan-tuan boleh ambil penerbangan yang terdekat daripada itu. Memang tak ada kena bayar duit tiket, cuma kena bayar secharge. Secharge lain, bukannya duit tiket tak. Secharge untuk penerbangan, sebab nak terbang dalam masa terdekat terus, so secharge itu kena bayar. Berapa kena bayar? Agak berbeza dari sudut masa dan tarikh. Ada
macam jemaah saya tu kena bayar RM780 kan, kena bayar. Mana kata minta siapa-siapa wakil di Malaysia, anak kita ke siapa, back in ke Andalusia, dan Andalusia akan terus allocatekan dia, join terus grup penerbangan untuk esoknya gitulah. Kalau nak balik lebih awal, dah hari ni swab, mati malam nak terbang, mungkin mahal sikit, dalam RM2,000. Jadi, harga agak berbeza mengikut kepada masa. Tapi, tak kurang tuan-tuan, 700, 800, 1,000 jugalah kan, kena tambah apa semua. Jadi, kita di Saudi pun tuan-tuan, walaupun buat umrah, doa banyak-banyak, apa semua banyak-banyak, tetapi tak memustahilkan kita untuk terkena COVID. Oleh demikian, jaga insyaAllah. Baik, seterusnya soalan. Daripada Wan Azman, Ustaz, masa tawaf boleh ke kita bercakap dengan kawan? Boleh cakap, tak ada masalah. Kan? Boleh cakap, boleh nyembang, tak ada masalah. Kan nyembang. Tetapi, kita bacalah doa. Kan itu kan afdal. Kan kita bertawaf tuan-tuan. Bertawaf di Baitullah ini, kata Imam Hasan Al-Basri, nombor 1 paling mustajab tempat berdoa. Jangan nak menyembang. Nyembang nanti lepas habis tawaf umrah kat dalam bilik, nyembang kat situ kan. Berjam-jam banyak dia masa nak sembang. Tang tawaf jugalah kalau nak sembang. Kan gitu. Ke mana di medan tawaf. Ya, ada 15 tempat yang mustajab doa. Siapa yang nak doa di manakah tempat-tempat yang mustajab itu juga boleh PM saya bagi tuan-tuan di 0134503230. Boleh PM saya insyaAllah. Saya bagi nanti. Okey, baik. Next soalan. Daripada Nurul Ma. Ya, Assalamualaikum. Berapa kos nak beli SIM kat Saudi? Okey, baik. Ini yang terkini ya, yang baru balik ni. Untuk minima package dia ada 10 GB paling minima. 10 GB internet, RM92 paling murah. Nombor 2, dia bagi 15 dia bagi 25 GB internet dengan harga RM135. Yang ketiga, unlimited data. Tak ada had GB-nya. RM180. Itu 3 harga. Untuk Mobili. Untuk telco lain, tak tahu. Sebab Andalusia assignkan wakil Mobili datang ke hotel. Ya. Telco lain tak ada. Tuan-tuan nak pergi telco lain, boleh pergilah ke mana-mana telco sebagainya untuk beli SIM card ke apa semua. Ya. Lazimnya kita datang ke Madinah atau datang ke Mekah, kita datang terus ke hotel untuk buat SIM card. Bubang dibuat, terus bayar on the spot. Ya. Baik, seterusnya soalan. Nurul Wahida, mengenai kuarantin di Malaysia, kalau rumah tak sesuai untuk buat kuarantin sendiri, ada tak option lain yang disarankan oleh kerajaan Malaysia atau travel? Boleh. Tuan-tuan boleh kuarantin di hotel. Ya, di hotel, di mana-mana lah kan. Sebab rumah mungkin ada anak kecil, ada ibu tua kan, mak kita tua, ada anak-anak, cucu ke mungkin. Jadi tuan-tuan boleh maklum dekat pegawai KKM bila sampai dekat KLIA itu nanti, saya nak kuarantin di hotel. Bagi yang kuarantin di hotel juga tidak dipakaikan tracker. Kan tak pakai. Terus saja on the spot masuk line, fast lane kan. Terus saja. Tapi swab test kena lah. Ya, swab test kena. Cuma tracker tak payah pakai sebab saya pun muskil juga kan duduk kat hotel tak payah tracker kan. Bantai yang dia berayap keluar. Ini bukannya hotel stesen kuarantin macam dulu KKM pantau. Ini hotel kita ambil sendiri. Muskil lah saya pun muskil. Jadi tuan-tuan nak kuarantin di hotel boleh, tak ada masalah. Isi je lah dekat dalam apa nama tadi, borang ketibaan tadi. Okey. Borang ni kan. Borang ni isi alamat hotel. Tuan-tuan boleh fast lane terus keluar. Kan. Kenapa tak kata tracker Ustaz? Tak tahulah saya. Kan? Tanyalah KKM. Okey, baik. Seterusnya. Den Al-Jauhar. Assalamualaikum. Selepas melakukan umrah dan bertawaf dan bersa'i, boleh tak beriktikaf dalam Masjidil Haram berapa jam? Boleh. Berjam-jam. Tak ada masalah. Ya. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Tak ada siapa kena halau. Siapa tak kata sebelum ni kena halau apa semua kan. Tak ada kena halau. Mungkin dulu kena halau lah. Dia nak bawa sanitize apa semua. Sekarang ni jemaah siap bareng-bareng tidur lagi. Ya. Dekat tingkat 1 tu lah. Tak ada halau apa pun. Cuma kalau dia nak sanitize, bangunlah, pergilah tempat lain kan. Masjidil Haram kan besar. Saya tengok dekat King Abdullah Gate tu, belah belakang sana,
Lapang. Orang tak ada. Kapet banyak, lapang. Kalau boleh naik satu, boleh tidur-tidur saja. Baik lelaki, baik perempuan. Kan? Baik. Seterusnya. Ya, seterusnya. Rosliza Omar. Masa dalam ihram jemaah wanita boleh pakai mask tak? Memang wajib pakai mask ya. Memang dalam ihram wanita tak boleh tutup muka. Tetapi dalam sekarang ni, dalam muzakarah haji yang baru ni, 2021, mereka mengatakan bahawa wajib pakai mask kerana ini darurah kesihatan. Maka wajib pakai. Tak berdosa, tak dikenakan dam. Seterusnya. Seterusnya. Okey, baik. Baik, itu sajalah kot kita punya soalan yang mungkin tuan-tuan bertanya dalam grup kita ini. Kurang lebih lah sembang-sembang kita pada malam ini. Kan, saya pun baru semangat ni. Kan, sebab baru balik, hot lagi ni kan. Kan. Ya, jadi insyaAllah kepada tuan-tuan yang ada sebarang kemusykilan, ada sebarang persoalan nak tanya berkaitan umrah, berkaitan SOP, berkaitan persiapan, nak kesedaran persiapan apa semua, kan, termasuklah macam-macam persiapan di Mekah, Madinah. Ada yang nak buat badan umrah ke kan, badan umrah bersama dengan Malaysia, boleh juga menghubungi saya untuk badan umrah, daftar package, nak akikah, nak wakah apa semua, boleh, tak masalah. InsyaAllah boleh hubungi saya di nombor talian tersebut 0345032230. InsyaAllah kita berjumpa pada keesokan harinya untuk tajuk-tajuk yang seterusnya. Ya, okey tuan-tuan, saya doakan pada yang nak terbang sehari dua ni supaya tuan-tuan punya result semua negatif dan boleh terbang menunaikan ibadah umrah. Jaga diri, jaga SOP. Mudah-mudahan Allah Taala menyambut tuan-tuan di Mekah dan juga Madinah. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa pada esok malam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Syekh.